A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa sunna ulaika rafiqa. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Imlak tahun 4, yang mana Ustaz pasti awak semua baru sahaja menjawab peperiksaan pada beberapa minggu yang lepas. Ustaz pun dah tanda. Alhamdulillah, markahnya semuanya memberangsangkan. Alhamdulillah. Awal sekali Ustaz ucapkan tahniah pada yang berjaya untuk berusaha yang terbaik, dan juga tahniah juga walaupun ada yang jawab dengan salah, kerana Ustaz pun tak kisah sebenarnya. Sebab pada Ustaz, kesalahan itu akan membawa kita kepada satu kejayaan yang baru seandainya kita berusaha dan usaha lagi untuk mempelajari apa yang kurangnya dalam diri kita ini. Jadi insya-Allah tak ada masalah pun kan. Kadang-kadang kita semua risau, kadang-kadang kita semua takut. Bila kita jawab periksa tak betul, bila kita jawab periksa takut salah. Tak apa, kita manusia dan manusia sememangnya sinonim ataupun sering kali melakukan kesilapan. Jadi apa yang penting adalah bagaimana untuk kita bounce back ataupun bagaimana untuk kita belajar daripada kesilapan kita itu. Itu yang penting. Baik, jadi insya-Allah pada minggu yang ke-32 kita dah pun sampai ke penghujung tajuk, iaitu pelajaran yang keempat kan. Sedar-sedar kita dah pelajaran yang keempat. Jadi insya-Allah Ustaz akan cuba menghabiskan seawal mungkin, dan kemudian kita boleh buat ulang kaji bersama-sama. Ustaz berharap agar kita semua masih lagi bertahan, masih lagi menanam rasa minat, menanam rasa ingin tahu tentang cara mempelajari tajwid. Sebab apa? Sebab kita bukan nak belajar sebab nak exam, tapi kita nak belajar untuk sama-sama kita tahu dengan membaca Al-Quran, agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab kita semua tahu, Ustaz pun sama tahu, yang Al-Quran ni kita tak guna untuk sehari dua saja, kita akan guna sehingga penghujung hayat kita, insya-Allah. Jadi untuk itu kita sama-sama berusaha, bukan awak semua sahaja, tapi Ustaz pun sama-sama belajar supaya kita jadi orang yang lebih baik dari hari ini, lebih baik daripada semalam, dan juga besok lebih baik daripada hari ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar masuk sama-sama pelajaran yang keempat. Kita akan belajar 2 unit pada hari ini, iaitu Alif Lam Ta'rif. Kita akan belajar sedikit sebanyak tentang pengenalan Alif Lam Ta'rif. Apakah dia pengertian Alif Lam Ta'rif? Apakah bahagian Alif Lam Ta'rif? Dan juga kita akan masuk unit yang kedua, iaitu Alif Lam Qamariyah. Baik, sebagaimana yang awak semua tahu, mungkin tajuk ini ada yang sudah tahu, ada yang dah pernah belajar, ada yang dah mahir pun, tapi tak ada masalah kan. Untuk hari ini Ustaz akan cuba sama-sama kita belajar sama-sama. Bukannya Ustaz nak ajar awak, tapi Ustaz nak kita belajar sama-sama. Awak pun dalam proses pembelajaran, Ustaz pun sama juga dalam proses pembelajaran. Sama-sama apa yang kita belajar ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita belajar pada hari ini menjadi salah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kepada yang ada buku teks, boleh buka muka surat 39 dan juga muka surat 40. Itu yang pertama sekali. Kita akan belajar dua muka surat ini saja untuk hari ini, dan insya-Allah Ustaz cuba sedaya upaya untuk menerangkan apakah yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok unit yang pertama, pengertian dan bahagian Alif Lam
ta'rif. Baik, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini senang. Ustaz nak mengenalkan kepada kita semua apakah dia alif lam ta'rif dan apakah dia maksud alif lam ta'rif serta bahagian-bahagian dia. Minta maaf Ustaz sendawa tadi baru lepas makan tadi. Ustaz harapkan awak pun semua dah makan. InsyaAllah sempat juga pergi solat Jumaat tadi kan. Biasa pergi solat Jumaat asyik-asyik dah penuh je. Jadi InsyaAllah kita semua akan ada rezeki nanti untuk solat Jumaat dan ada rezeki nanti kita akan pergi ke sekolah seperti biasa. Dah tak perlu bergila-gila, mungkin dah tak perlu belajar daripada rumah, kerana Ustaz pasti mungkin bukan awak saja, Ustaz pun sebenarnya merindui tentang suasana berada di sekolah. Baik, insyaAllah kita tengok pada unit yang pertama, apakah dia pengertian alif lam ta'rif. Kita pergi kepada muka surat 39. Ustaz akan bacakan sejelas yang mungkin insyaAllah apakah dia pengertian alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ialah huruf lam yang didahului dengan hamzah wasal yang terdapat pada kata nama. Baik, kita tengok apakah dia kata kunci bagi tajuk ini. Pertama sekali yang kita kena perhatikan ialah dia nak bagi tahu kita tentang huruf lam. Huruf lam. Nama pun alif lam ta'rif. Jadi dia nak ceritakan kepada kita iaitu huruf lam. Kan? Huruf lam yang didahului dengan hamzah wasal. Baik, mesti ada yang tertanya-tanya, apakah dia hamzah wasal? Hamzah wasal ialah hamzah yang boleh dibaca dengan bersambung seandainya dia bergabung dengan ada perkataan yang sebelumnya. Ataupun bila kita membaca hamzah wasal ini, kita boleh sebutan alif dia. Biasanya hamzah wasal ni beza dia dengan hamzah qata'. Hamzah wasal, dia punya lambang dia adalah lambang macam sod kecil. Kalau kat sini awak semua boleh nampak, kita tengok dekat perkataan ar-rijal itu ada huruf macam atas alif tu ada huruf sod kecil. Tapi kepala sod itu saja. Awak semua boleh nampak. Dalam perkataan ar-rijalu itu ada satu huruf yang diberi nama hamzah wasal. Jadi kalau awak nak salin dalam buku tulis awak, Ustaz benarkan awak tulis. Kan? Hamzah wasal ni rupa dia awak tulis sama dengan alif. Kemudian awak tulis dekat atas alif tu ada bentuk sod kecil tu. Ustaz nak tulis pun Ustaz tak ada wayang buat, tapi Ustaz bagi tahu awak lah kalau sekiranya awak nak tulis dalam buku tulis awak. Baik, kita tengok. Kita ulang sama-sama sekali lagi apakah maksud alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ialah huruf lam yang didahului. Huruf lam yang didahului dengan huruf apa? Dengan huruf hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia sekali dengan alif lah. Alif, kemudian yang di atas tu, yang kecil tu. Yang kepala sod tu, iaitulah dia kita panggil hamzah wasal yang terdapat pada kata nama. Kata nama ni apa Ustaz? Kata nama ni dia boleh jadi kata nama am ataupun kata nama khas. Itulah dia. Sebab kira dalam perkataan-perkataan ni pun awak akan perasan kenapa dia dipanggil kata nama. Kita akan tengok dia ada alif lam pada bahagian alif lam ta'rif itu sebentar lagi. Baik, kita tengok kepada misal dia. Misal dia yang pertama ialah ar-rijalu. Kalau awak perasan ada huruf lam dan juga sebelumnya ada huruf alif dan di atas tu ada kepala sod yang kecil itu. Itulah dia yang kita panggil hamzah wasal. Hamzah apa? Hamzah wasal. Itu perkataan yang pertama, ar-rijalu. Dan yang kedua, perkataannya al-kitabu. Perkataan yang kedua apa? Al-kitabu. Baik, nanti mesti ada yang tertanya Ustaz. Ustaz, kenapa dia ada dua je? Contoh dia dekat sini, kenapa dia tak bagi banyak-banyak contoh? Kenapa dia bagi dua contoh? Kerana dia nak bagi tahu kita ada dua bahagian alif lam ta'rif. Apakah dia bahagian-bahagian tersebut? Bahagian alif lam ta'rif ada dua. Yang pertama, sama-sama ikut dengan Ustaz. Yang pertama, alif lam qamariyah. Yang pertama,
alif lam komariah. Sama-sama sebut alif lam komariah. Bagus. Yang ikut alhamdulillah bagus. Dan yang kedua ialah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Yang ikut bagus, yang tak ikut cuba patah balik, ikut balik. Sebab apa ustaz suruh ikut? Sebab kalau ustaz ajar daripada depan, ustaz akan suruh awak semua ikut. Okey, baik. Jadi kita tengok apakah dia alif lam komariah, apakah dia alif lam syamsiah. Ustaz cuma nak ceritakan tentang bahagian dia saja. Alif lam komariah, alif lam syamsiah, alif lam komariah biasanya komariah ni dia kita ini cuma sekadar nak bagi awak tahu saja sebelum kita masuk lebih mendalam tentang kedua-dua tajuk ini. Jadi alif lam komariah ni dia kenapa diberi nama komariah? Komariah kan maksudnya bulan. Jadi bentuk bulan tu bulat. Dalam bacaan Al-Quran, tanda yang bulat ini biasanya kita panggil tanda sukun. Jadi kalau kita jumpa alif lam komariah, kita akan nampak tanda sukun. Dan pada huruf, dan untuk bahagian yang kedua alif lam syamsiah, kalau ikut syamsiah ni pun sebenarnya dia ambil untuk huruf shin. Dia macam seolah-olah huruf shin, tasydid tu. Jadi sebab itu untuk setiap perkataan yang menggunakan alif lam syamsiah, dia menggunakan tanda tasydid. Betul. Siapa yang cakap syaddah pun betul. Siapa yang cakap tanda tasydid pun betul. Tapi itu semua cuma hanyalah permukaan sahaja. Ustaz terangkan tidak begitu detail kerana yang hari ni kita nak belajar. Selain daripada unit 1, kita akan masuk betul-betul alif lam komariah sahaja. Alif lam syamsiah insya-Allah pada kelas yang seterusnya. Baik. Baik, kita pergi kepada muka surat muka surat 40, 35 pula. Okey, unit yang kedua alif lam komariah. Baik, kita sama-sama perhatikan apakah dia pengertian alif lam komariah. Ustaz akan bacakan. Alif lam komariah ialah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf-huruf alif lam komariah dengan menyatakan bunyi huruf lam tanpa dengung. Baik, tanpa dengung. Kita tengok. Alif lam komariah ialah apabila huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf-huruf alif lam komariah dengan menyatakan bunyi huruf lam tanpa dengung. Kenapa dia bagi tahu siap menyatakan bunyi huruf lam tanpa dengung? Kerana apabila kita bunyikan huruf lam, kita memang tak ada bunyi dengung pun. Kita bunyi secara izhar ataupun secara jelas huruf lam tersebut. Dan kita tengok dekat sini huruf-huruf alif lam komariah kesemuanya ada 14. Terhimpun Allah. Terjauh pula dah ni. Satu kejap. Allah. Sekejap ya. Kan dah sekejap ya. Muka surat 40. Okey. Terhimpun dalam satu syair. Ibrin hajjaka wa khaf aqimahu. Yang ini adalah kata gabungan untuk 14 huruf ini. Ibrin hajjaka wa khaf aqimahu. Ini apa ni? Ini adalah salah satu syair Arab. Tapi kalau awak ada metod yang lain, kalau awak ada cara sebutan awak yang lain pun tak ada masalah. Tapi apa yang penting, bila alif lam berjumpa dengan ke-14 huruf ini, kita hendaklah bunyikan huruf lam itu tanpa dengung. Kita akan tengok sama-sama dia punya misal dia nanti. Dan sebelum kita masuk kepada misal muka surat 41, kita baca semula apakah dia pengertian alif lam komariah. Baik, apabila huruf alif lam, ingat, apabila huruf alif lam bertemu, biasanya kalau ustaz tulis dekat papan tanda, ustaz akan tulis alif lam tambah bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf alif lam komariah yang ada 14. Kan? Dengan menyatakan bunyi huruf lam tanpa dengung. Maksudnya kita tak sebut huruf lam tu al ke, tak ada. Kita biasanya mungkin akan sebut al.
kita akan sebut al. Kita tak sebut alm, tak ada. Itulah dia kenapa dia bagi tahu menyatakan bunyi huruf lam tanpa dengung. Kita akan lihat sama-sama dalam misal alif lam komariah pada muka surat 41. Baik. Kita akan tengok, kita akan ambil 2-3 contoh sahaja, dan kemudian kita akan terus tengok pada muka surat dan seterusnya. Baik, misal-misal alif lam komariah, kita tengok pada huruf ba. Apa yang sama dalam 14 contoh ini ialah kesemua huruf alif lamnya dibunyikan dengan bunyi al. Ya, betul. Tak percaya, awak sebutlah semua. Al-bari'u, al-qari'atu, al-jibalu. Jika dia berdiri sendiri, kita sebut al. Melainkan kalau dia bersambung, kan? Bersambung dengan ada perkataan sebelumnya. Jadi sebab tu, kalau dia perkataan tu berdiri sendiri atau perkataan itu perkataan tunggal, kita sebut alif lam tu, kita kena bunyikan huruf lam tu tanpa dengung. Yang itu Ustaz nak tekankan sebenarnya. Kita kena bunyikan huruf lam tersebut tanpa dengung. Maka itulah dia persamaan antara ke-14 huruf yang berada dalam muka surat 41 ni. Kesemua huruf dia, tak percaya, awak sebut sekarang. Sebut sendiri. Al-bari'u, al-jibalu, al-hamdu, al-khabiru, al-azimu. Sampailah yang ni, yang perkataan hamzah dan juga ya ini yang Ustaz cakap. Jika ada huruf ataupun perkataan sebelumnya, maka kita akan sebut wal an'amu. Tapi kalau tak ada waw, kalau perkataan tu sendiri, dia jadi al-an'amu. Boleh faham? Sama juga macam perkataan wal yaumi, kalau kita tolak waw tu, dia jadi al-yaumi. Begitu. Maka itulah dia dengan maksud menyatakan huruf lam tanpa dengung. Kena ingat, bila dengung, kita biasanya macam ada bunyi macam sengau sikit, ada keluar angin di hidung. Ingat tak? Ya, betul. Tapi kalau tak ada dengung, maksudnya kita baca huruf tersebut dengan secara jelas. Al-qari'atu, kita baca dengan izhar. Kita bunyikan jelas huruf lam tersebut. Baik, kita berpindah kepada muka surat 42. Tahukah anda, alif lam komariah juga disebut dengan nama izhar komariah. Izhar komariah. Kenapa izhar komariah? Kerana kita sebut perkataan lamnya jelas. Izhar itu maksudnya jelas. Jelaslah komariah. Maksudnya kalau ada soalan, apakah nama lain bagi alif lam komariah? Awak boleh jawab izhar komariah. Baik. Jadi insya-Allah Ustaz rasa itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi jika ada siapa yang ada soalan, ada apa yang nak boleh bertanya, boleh komen dalam YouTube Ustaz, komen di bawah. Jika ada apa-apa problem, boleh tulis juga di bawah. Ataupun kalau segan nak tulis dekat komen YouTube dekat bawah, boleh terus WhatsApp Ustaz. Dalam grup Ustaz semua ada nombor masing-masing. Jadi insya-Allah Ustaz tinggalkan awak semua dengan satu latihan. Latihannya ialah merujuk kepada muka surat 42. Awak semua boleh tengok dalam tajuk ini, aktiviti dia, awak tulis tajuk alif lam komariah, dan kemudian Ustaz nak awak senaraikan berapa banyak contoh-contoh alif lam komariah yang awak jumpa di dalam buku tulis awak. Jangan lupa tulis hari, tulis tarikh, dan juga tulis hari bulan, hari ini berapa hari bulan. Dan kemudian awak tulis arahannya. Awak tulis saja tajuk dia alif lam komariah, dan kemudian kat bawah tu awak boleh terus senaraikan merujuk kepada muka surat 42. Tengok daripada ayat yang pertama surah Al-Haqqah ini sampailah ke ayat 12. Cari contoh-contoh alif lam komariah. Itu saja. Ustaz ulang semula. Senaraikan seberapa banyak yang awak mampu contoh-contoh alif lam komariah di dalam buku teks awak. Jadi insya-Allah, wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal-azim wa li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya, insyaAllah.